بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا معشوقا لا يروم سواك أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك واحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا معشوقا لا يروم سواك يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك واحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا معشوقا لا يروم سواك dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata suka hati aku lah baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh mikrofon, bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap, kalau tidak DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik, lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Hiburan mendidik jiwa daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'atuhu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malih." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla
ialah isteri yang solehah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta maruahnya dan harta suaminya. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruang radio. Dapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Semua kita ni memang Allah bagi bernafas. Tapi kita nak bernafas itu setiap helaan nafas bersamanya ada doa. Sebab doa ini kalau orang faham, solat tu pun dah doa. Buat apa lepas solat kita nak berdoa? Tapi Masya Allah hembusan nafas, kita tarik nafas kalau ada doa, Masya Allah itulah namanya zikir yang besar. Apa itu zikir? Ingat Allah. Orang takkan berdoa kalau mengaku Islam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak akan berdoa minta pada gunung, pada pokok, pada binatang, tidak. Tapi dia meminta kepada Allah. Lalu dengan doa itu sebenarnya kita sedang berzikir. Zikir apa? Zikrullah. Ingat siapa? Ingat Allah. Lalu bila hubungan hati itu seiring nafas sentiasa bersama Allah, yakinlah kita akan hidup sebagai hamba yang bertakwa. Orang bertakwa ni kekasih Allah. Tidak ada ruginya hidup di dunia. Subhanallah. Dan keajaiban doa. Berdoalah setiap helaan nafas. Saat kita baca Quran, saat kita buat baik, saat kita bersedekah, insya-Allah satu-satunya itu ada kebaikan yang pasti Allah janji dimustajabkan mudah-mudahan. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Sertai peraduan Inspirasi Negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Terus bersama kami IKIM Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda kembali bersua teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. 9 malam setiap Selasa kita akan bawakan rancangan bicara adab kita. Ada satu lagi adab yang akan kita dengarkan bersama. Ini adab berkaitan dengan tutur bicara kita, perilaku lisan kita lah. InsyaAllah kita nak bawakan bersama perkongsian pada malam ini. Anda seperti biasa kita ikuti bicara adab menerusi kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Dan anda boleh mendengar dekat radio waktu ini seperti biasa. Dekat Facebook juga boleh tonton, share. Semoga ramai beroleh ilmu dan juga perkongsian kita. Dan juga perkongsian ini anda boleh tonton menerusi YouTube juga. InsyaAllah kita akan bawakan rancangan bicara adab ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian waktu ini untuk kita dengarkan dan kita bawa diskusi bersama pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar, sihat? Sihat Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz. Malam ni tajuk kita nak bercerita tentang adab tatkala datang seseorang yang membawa khabar yang buruk. Ini yang ditulis dalam kitab ini. InsyaAllah kita nak ikuti bersama. Anda boleh terus setia sampai ke hujung siaran untuk beroleh ilmu dan juga perkongsian kita pada malam ini untuk bicara adab. Ustaz, saya serah Ustaz untuk sama-sama kita ikuti pengajian kita malam ini Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan keredaannya kepada kita.
Juga Allah berikan taufik kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa di dalam penjagaan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sentiasa dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, rahmat dan kasih sayangnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kesempatan masa lapang dan kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Pada malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian kita di dalam kitab adab. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita setinggi-tinggi adab sebagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam di dalam kehidupan di dunia, dalam perjalanan menuju akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini DJ Faiz kita nak bicarakan tentang satu tajuk yang kalau dalam kitab ni sedikit je nampaknya, tetapi besar dalam kehidupan seseorang. Tajuk yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah apakah adab-adab ketika mana kita didatangi seseorang yang membawa khabar buruk. Maksud khabar buruk ni adalah
cerita-cerita yang tidak baik tentang diri kita. Juga cerita-cerita yang tidak baik tentang orang lain. Maka perkara ini bukan satu perkara yang kecil, tetapi ia memberi kesan kepada kita. Jadi bila kita sebut khabar, dalam bahasa Arab bila sebut khabar ni, khabar, perkhabaran ni, maka dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi bukanlah boleh dipercayai bila kita terus dengar terus percaya, ataupun bila kita dengar terus tak percaya. Sebab nama pun khabar, nama pun perkhabaran. Kenapa perkara yang berkaitan dengan khabar buruk terutamanya kita perlu jaga dan perlu ada adabnya? Kerana Al-Imamul Haddad menyebutkan di dalam kitab Adab Sulukil Muri bahawasanya perkara yang paling cepat memberi kesan kepada hati itu dua perkara. Kita nak jaga dalam hidup ni DJ Faiz. Apa yang paling penting yang nak kita jaga adalah hati, bukan anggota tubuh kita. Tapi kena jaga hati kita daripada rosak, daripada hitam, daripada tak dapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang nanti takkan memberi manfaat harta dan anak pinak. Ini kita kena ingat. Hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak pinak illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya yang sejahtera. Kalau kita ingat dalam pengajian kita sebelum ini adab terhadap Al-Quran, maka penulis sebut dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, kalaulah ada ayat yang kalau kita baca memberi kesan kepada diri kita, maka kita ulang banyak kali. Dan antara ayat yang sangat bagi kesan pada kita, ayat dalam perkataan ataupun firman Allah di dalam ayat ni, cerita kepada kita nanti bila bertemu dengan Allah dah tak ada dah, harta kita tak ada nilai, anak pinak kita tak boleh bantu, melainkan hati yang baik ketika menuju Allah, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang beribadah kerana Allah. Jadi dalam hidup kita ni Faiz, yang paling kita nak jaga, kita belajar semua bidang ilmu, yang kita nak jaga adalah hati. Sebab itu permulaan hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam hadis 40 Imam Nawawi, kesemua a'immah ataupun kebanyakan a'immah, imam-imam mengambil penting hadis tentang niat. Sebab nak jaga hati. Apa kaitan dengan khabar buruk yang kita nak cerita ni? Kerana kata Al-Imamul Haddad bahawasanya dua anggota yang paling cepat memberi kesan kepada hati adalah mata dan telinga. Mata dan telinga kita kena jaga elok-elok. Kerana mata dan telinga ini antara anggota yang paling cepat memberi kesan kepada hati. Kita tengok yang tak elok, hati kita akan cepat keras, akan cepat hitam. Kita dengar benda yang tak elok, hati kita akan cepat keras, akan cepat hitam, akan cepat respon. Ada orang cerita yang buruk tentang kita contohnya, maka kita akan jadi dendam terus dengan dia. Belum tentu lagi betul ke orang yang cerita tu, dia cerita tu, orang yang dia ceritakan tu memang betul ke dia cakap buruk tentang kita. Tapi sebelum kita cek lagi, ia telah bagi kesan, kita dah ada sangka, kita dah ada persepsi bahaya. Sebab itu perkara yang buruk, kalaulah kita boleh tak dengar, jangan dengar. Nanti akan disebutkan macam mana kalau ada orang datang nak cerita tentang kita, buruk kita, lebih-lebih lagi buruk orang lain.
buruk dalam ni disebutkan buruk tentang buruk kita. Nak bagi tahu kepada kita, buruk kita kalau orang sampaikan pun ada keadaan-keadaannya dan ada caranya. Apa kita perlu buat? Kalau buruk orang lain, lagilah tak ada kaitan dengan kita. Lebih-lebih lagi kita perlu berhati-hati dan perlu berjaga-jaga. Maka telinga dan mata, ingatan untuk kita bersama, ia perkara yang ataupun anggota yang paling cepat memberi kesan kepada hati. Maka jaga mata kita, jaga telinga kita. Jangan sampai hati kita rosak dengan perkara-perkara yang sebenarnya boleh untuk kita elakkan. Sedemikian juga Al-Imamul Haddad menyebutkan dalam kitab Adab Sulukil Murid sangat baik kalau kata kita yang bersama dengan kita boleh belajar daripada guru tentang kitab ini. Maka Al-Imamul Haddad sebut, kamu kena hati-hati dengan kemaksiatan sebagaimana kamu berhati-hati dengan racun. Itu mafhumnya lah. Kenapa? Kita kan, kalau DJ Faiz nampak ada racun, kadang-kadang kalau kita pegang botol tu pun kita takut kok racun tu dah tumpah ke, kan kena terhakis. Terhakis. Tak pun kita makan nanti ada racun tu punya kesan-kesan lagi masuk dalam badan kita. Jadi kita bila nak ambil racun orang, kalau nak racun padi semua kan, pakai sarung tangan, pakai tutup apa nama tu supaya tak bau dan sebagainya. Kerana racun itu boleh membunuh diri. Maksudnya boleh menyebabkan kita mati. Al-Imamul Haddad kata, kamu kena jaga diri kamu daripada maksiat sebagaimana kamu menjaga diri kamu daripada diracun ataupun kena racun. Makan racun ke, terkena racun ke, diracun ke. Kenapa? Kerana kata Al-Imamul Haddad, sebagaimana racun itu membunuh badan anggota, maka ketahuilah maksiat itu memusnahkan ataupun mematikan hati. Jadi racun mematikan badan kita, tapi maksiat dia boleh mematikan hati kita. Jadi pendengaran ataupun telinga yang kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak baik, ia bahagian daripada maksiat mata, maksiat telinga. Maka perlu kita jaga baik-baik supaya jangan sampai mati hati-hati kita. Kepada Allah lah kita berharapkan perlindungan dan kepada Allah lah kita mengharapkan bantuan. Baik, kita terus ke perbahasan kitab kita. Di antara adab-adab ketika datang seseorang yang membawa khabar buruk. Apa yang kita perlu buat kalau ada orang bawa khabar buruk? Khabar buruk ni bukan hanya berita buruk, kereta rosak ke, kalah pertandingan, bukan tu. Maksud khabar buruk ni cerita-cerita yang tak baik. Cerita-cerita yang tak baik. Mula-mula kalau saya baca sendiri dulu, tajuk dia khabar buruk. Ingat ke berita-berita yang musibah ke dan sebagainya. Jadi musibah kita dah cerita dah sebelum ni tentang musibah, tapi disebutkan tentang khabar buruk. Tengok, jika terdapat seseorang, bagi yang ada kitab pengajian kita di halaman 218 di adab yang ke-20, jika terdapat seseorang yang datang dan memberi khabar bahawa terdapat seseorang yang telah mengumpat. Ada orang datang sampaikan kat kita, hang tahu tak, dia ni cakap macam ni dekat hang. Jadi orang sampaikan kita berita buruk lah tu. Buruk kita disampaikan kepada kita. Maka langkah dan adab yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Apa yang kita kena buat? Kata penulis, yang pertama, jika pembawa khabar tersebut termasuk orang yang fasik, maka janganlah langsung mempercayai perkataan. Kalaulah orang yang sampaikan itu kita tahu dia bukan orang yang taat kepada Allah, kita tahu dia orang yang bukan menjaga agamanya dengan baik, bahkan banyak lakukan maksiat, tak payah percaya langsung.
tanpa adanya bukti dan yang jelas. Kena ada bukti lah. Kalau dia cakap saja, jangan diterima percakapannya. Walaupun dia cerita, orang tu cerita tentang kita. Dia cerita tentang kita. Yang pertama, jangan percaya dulu. Tengok dulu betul ke. Tapi sebenarnya bila dia cakap macam tu pun, dia telah memberi satu persepsi dah pada diri kita. Tu yang bahaya tu. Tengok, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Kenapa kita jangan percaya terus? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dahulu dengan teliti. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada kita. Kalau dengar apa-apa, maka jangan terus diterima, tapi dilihat, disemak, diteliti lebih dahulu. Jadi di sini nak bagi tahu, itu kalau orang bagi tahu. Yang jadi masalah hari ini, kita sibuk nak ambil tahu. Itu yang banyak. Tak ada siapa bagi tahu kita, kita yang pergi cari. Kita yang pergi cari. Kalau cari keaiban diri kita untuk betulkan diri, itu cerita lain. Tapi kita cari sesuatu khabar, dahlah bukan tentang diri kita, maka apa manfaat untuk kita? Itu persoalan untuk kita jawab. Saya nak cari ni, kita bukti pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi apa yang kita perlu dan apa yang kita mahukan, itu soalan yang perlu kita jawab dalam setiap tindakan yang kita nak buat. Kerana apa? Kerana ia penting, bukan untuk orang lain, tetapi bagi kesejahteraan hati kita. Kita ni bila nanti nak meninggal bertemu dengan Allah, biarlah dalam keadaan kita tak ada tanggungan ataupun kita tak ada hubungan apa-apa dengan manusia. Saya rasa mungkin kita dah pernah sebut dalam pertemuan sebelum ni. Kita ni, DJ Faiz, bila meninggal, tak ada apa pada diri kita ni. Bila kita meninggal, harta kita anak-anak ambil, waris kita ambil. Bila kita meninggal, daging-daging tubuh badan kita ulat ambil. Bila kita meninggal, tulang-tulang belulang kita tanah ambil. Ulama sebut lagi, bila kita meninggal, kebaikan-kebaikan kita, musuh-musuh kita ambil. Apa maksudnya? Kalau kita ada hubungan zalim pada orang, buat salah pada orang, maka kebaikan kita Allah akan bagi pada mereka. Apa yang tinggal pada kita? Kita rasa kita selamat, kita rasa kita dah cukup aman, tiba-tiba semua orang ambil. Tak ada apa yang ada pada kita. Itu satu perkara yang akan menjadi penyesalan kita sesesal-sesalnya nanti di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, bila sampai berita, teliti dahulu, tanya dahulu, cek dahulu betul ke tidak, agar kamu sekalian tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkanmu menyesal atas perbuatan. Kalau kita salah dalam apa yang kita sangkakan betul, maka penyesalan itu pada kita. Saya ingat penulis kitab pernah menyebutkan dalam satu pengajian kitab Al-Imamul Haddad. Cuma saya tak ingat dalam kitab mana pengajian tersebut ketika di kota Madinah. Beliau sebutkan Tuba ni berbahagialah. Berbahagialah orang yang bersangka baik walaupun sangkaannya itu salah. Tetapi celakalah orang yang bersangka buruk walaupun sangkaannya itu benar. Ini saya pernah dengar daripada penulis. Nak ajar diri kita kena sentiasa jaga hati. Itu maksudnya. Bukan membenarkan pula kemaksiatan. Nanti ada orang kata, dah depan mata tu, takkanlah kita nak biarkan. Itu salah.
Tetapi sekarang kita cerita tentang benda yang kita tak pasti. Benda yang yakin itu satu perbahasan dari sudut syariah. Ni sekarang ni benda orang datang jumpa kita, dia kata, oh dia ni cakap hang ni macam ni. Betul ke dia cakap macam tu? Itu persoalannya. Dan itu yang perlu kita jaga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di nasihat pertama, penulis bagi tahu kepada kita, kalau ada apa-apa khabar orang cerita tentang kita, terutama yang buruk, maka jangan terus ambil pot. Maksudnya jangan terus kita pergi serang rumah orang tu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita teliti dulu, tengok dulu siapa yang sampaikan. Itu yang penting. Banyaknya berita yang kita dengar, tak tahu pun siapa penulis, tak tahu pun siapa yang bagi tahu, maka itu satu kebahayaan. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini dengan adab yang seterusnya. Pada anda, sahabat-sahabat saya, banyak lagi yang bakal kita bawakan selepas ini untuk adab ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami untuk bicara adab. Kembali seketika nanti, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha. Wa ala وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terus dia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab. Kita bawakan pada malam ini adab ketika datang seseorang yang membawa kabar buruk dalam hidup kita. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Saruddin Harun untuk kita dengarkan. Anda tonton dekat Facebook dan YouTube kami. Perkongsian ini kita bawakan bersama. Ustaz, kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita menyambung lagi perbahasan kita dan perkongsian kita daripada kitab adab pada membicarakan tentang adab ketika mana seseorang mendengar daripada seseorang tentang khabar yang buruk. Dan lebih tepat lagi perbahasan di sini cerita tentang kalau yang menyampaikan itu tentang keburukan orang yang sedang dia bicara dengannya, tapi orang lain yang cakap, dia kata. Maka kata penulis yang kedua, menasihatinya bahawa hal yang dilakukannya adalah termasuk perbuatan namimah. Tengok, dahlah kita dikatakan jangan percaya. Maksudnya kalau dia fasik tak percaya tu. Kalau betul ataupun kalau dia tu orang-orang yang dipercayai, maka diteliti dahulu. Bahkan kita kena pula nasihat pada dia, jangan buat macam ni, jangan cerita buruk, jangan cerita tentang orang kata tentang saya. Sebab apa?
perbuatan ini termasuk daripada namimah. Perbuatan namimah ni berat DJ Faiz. Sehingga Nabi sebut la yadkhulul jannata an-namam. Tak masuk syurga orang-orang yang mengadu domba. Takkan masuk syurga. Bahkan kalau kita sebutkan dalam hadis bicara tentang satu ketika Nabi pernah lalu di perkuburan. Nabi berhenti dan Nabi minta dan Nabi ambil ataupun minta sahabat berikan pada Nabi batang kayu. Nabi tarik batang tu ataupun ranting tu kepada dua dan kemudian Nabi tancapkan di dua kubur tersebut. Kenapa? Kerana orang di dalam kubur itu sedang diazab. Ketika ditanya dan ataupun ketika Nabi menjelaskan apa yang mereka buat sampai mereka diazab dan Nabi sampai tancapkan dua ranting pokok di atas kubur mereka. Nabi kata selama mana kubur ini ataupun ranting ni masih basah, maka ia meringankan azab orang yang di dalam kubur. Apa yang mereka buat? Yang seorangnya adalah dia tak istibra'. Istibra' ni apa? Dia tak basuh kencing dia betul-betul. Kadang-kadang orang buang air kecil, kemudian dia tak, kalau istilahnya dia tak berdeham dulu. Contohnya supaya apa? Keluar habis air kencing. Maka bila tak keluar habis, bila dia bergerak air kencingnya keluar, kena pada pakaian dalamnya ataupun pada pakaiannya, menyebabkan pakaiannya itu bernajis. Dia guna untuk semayang, tak salah salatnya, dia diazab. Sebab apa? Sebab ambil ringan benda-benda yang sebenarnya perlu diambil perhatian. Sedangkan kalau kita bahas dalam perbahasan fiqah, istibra' ni, istibra' berdeham ni, itu hukumnya dalam fiqh adalah sunat. Dia bukan satu kewajipan. Tapi bila mana orang tu memang ada lagi air kencing yang belum selesai keluar ni, maka ketika itu menyebabkan dia diazab. Yang kedua siapa dia? Orang yang namimah. Yang Nabi lalu tu, Nabi sebut dia sedang diazab. Siapa dia? Orang yang mengadu domba. Jadi kita kena ingat, telah disebut dengan jelas di dalam hadis-hadis tentang kita cerita tentang orang lain kepada seseorang ataupun cerita tentang seseorang, apa yang dikatakan oleh orang lain yang boleh menyebabkan nanti pertembungan, bergaduh. Kita nanti akan bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Itu perkara yang kita perlu ingat sama-sama. Maka dan melarangnya untuk mengulang perbuatan tersebut. Kita terus balik kembali kepada kitab, kerana hukumnya adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkanlah manusia dengan mengerjakan hal-hal yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Jadi bila orang datang, dia nak bagi kita bergaduh dengan orang lain. Maksudnya dia tengah buat benda tak baik kan? Jadi kita kena cegah. Macam mana cara cegah? Bukan tumbuk, tapi nasihat. Nasihat. Kenapa nasihat? Kerana sayang. Kita tak nak daripada umat baginda Nabi SAW yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang kita boleh bantu, kita bantu, kita nasihat dan sebagainya. Perkara yang ketiga disebutkan tidak berprasangka buruk terhadapnya. Jangan sangka buruk dengan sesiapa. Bila kita nak bersih hati ni, yang paling kita kena buat adalah sangka baik. Maka datangkan takwilan demi takwilan terhadap satu khabar buruk yang disampaikan kepada kita. Mungkin dia salah dengar,
Mungkin dia sebut tu orang lain. Mungkin. Kenapa? Kerana firman Allah, ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk. Kerana sebahagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Nak jaga hati kita ni bukan senang. Syaitan akan cari ruang dan peluang untuk rosakkan kita. Kadang-kadang kita rasa kita betul. Kadang-kadang kita rasa apa yang kita cakap ni inilah hakikat. Memang betul pun dia cakap tentang awak macam tu. Saya ni bukan dengar daripada orang cakap. Saya dengar ni dengan telinga ni. Beria dia kan menyampaikan. Saya dengar dengan telinga ni. Tak percaya tanya ni. Lepas tu kalau kita sampaikan, contohlah kita yang sampaikan, kita nak apa? Itu persoalan. Kita nak dia pergi bergaduh, maka sama je lah akhlak kita dengan syaitan. Apa beza? Kita nak orang tu bergaduh kan? Jadi kena jaga baik-baik. Kita sebelum sampaikan dulu kena fikir, adakah kita sampaikan itu lebih baik ataupun buruk? Kenapa tak bila masa kita dengar orang tu cerita, kita nasihat dia, jangan cakap benda ni, awak dah mengumpat dia, ni kita pula pergi sampaikan, jadi mengadu domba. Kita pun penyambung kepada perkara keburukan. Jaga baik-baik hubungan dengan satu taman ke, satu rumah ke, satu sekolah ke, satu kelas ke, satu tempat kerja ke, semua kita kena jaga. Ingat, bahkan kalau kita ada domba seseorang sebab nak naik pangkat, dan sebagainya, ingat, kita buat tu benda yang tak baik, maka takkan ada kebaikan padanya. Naik pangkat pun tak berkat. Maka apa yang kita dapat? Jaga baik-baik, biar walaupun kita tak dapat banyak, ataupun kita kalau tak buat macam tu, banyak benda yang kita akan kehilangan. Itu lebih baik daripada nanti kita mendapat azab-azab yang lebih berat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya disebutkan yang keempat, janganlah benci kepada dirinya. Kita jangan benci pada orang yang sampaikan orang yang sampaikan khabar tu. Kan, kurang ajar betul ni, pukul dia kan. Jangan benci dengan dirinya, akan tetapi bencilah terhadap perbuatannya. Maka doakan dia hidayah, bagi nasihat pada dia. Jangan kita respon seronok pula, hang pergi dengar lagi dekat sana apa lagi dia cakap. Hantar spy kita bagi galakkan pula. Dia asalnya tadi nak suruh kita bergaduh je, rupanya kita bayar dia pula pergi dengar. Jadi ini bahaya. Akan tetapi bencilah terhadap perbuatannya. Perbuatannya tu yang tak elok. Sebab dia telah melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Dia dah mengadu domba perbuatan tu yang kita tak suka. Kerana wajib bagi seorang Muslim untuk membenci seluruh yang dibenci Allah Ta'ala. Jadi Allah benci perbuatan tersebut, kita benci. Adapun orang semuanya kita sayang. Maka kita doakan hidayah, kita beri nasihat, kita bawa dia ke arah kebaikan. Maka dakwah dengan rasa kasih dan sayang kepada umat baginda Nabi akan menjadikan kita takkan letih dalam berdakwah. Tengok baginda Nabi SAW. Kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah, baginda Nabi bukan sahaja orang cakap tak elok, tetapi baginda Nabi sampai dilempar dengan batu-batu. Dilempar dengan batu, diboykot sehingga tidak ada makanan, diletakkan najis di atas badan. Ini bukan benda yang kita pernah alami. Kita baru benda-benda kecil pun menangis dah. Bayangkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi, tapi Nabi kena lempar dengan batu. Nabi terus berdoa kebaikan pada orang yang buat Nabi macam tu.
Malaikat nak penjaga gunung kata, ya Rasulullah, kalau nak diterbalikkan gunung ke atas, penduduk Taif pun kami boleh buat. Tapi Nabi kata yang Nabi harapkan akan keluar dari keturunan mereka pejuang-pejuang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana boleh Nabi ada akhlak macam tu? Hati yang bersih. Sebab apa? Sebab pendengaran Nabi jaga. Mata Nabi jaga. Semuanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. InsyaAllah setelah ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan apa lagi yang perlu kita lakukan bila ada orang datang kepada kita nak sampaikan beritanya ataupun nak sampaikan apa-apa berita kepada kita. InsyaAllah kepada semua terus stay bersama kami, terus menonton di Facebook dan YouTube, dengarkan di Radio IKIM untuk bicara adab kita kembali selepas ini. 107.3 FM di Lahad Datu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Yup, Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami untuk kita bawakan pada malam ini bicara adab kita. Kita dengarkan kisah adab kita tak kala datang seseorang yang membawa khabar buruk kepada kita. InsyaAllah kita nak sambung lagi. Anda boleh terus tonton dan dengar di Facebook serta di Radio IKIM. Ustaz, untuk adab selanjutnya kita nak sambung lagi. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Perkara seterusnya yang disebutkan oleh penulis dalam tindakan dan adab kita bila didatangi oleh orang-orang yang membawa berita yang tidak baik tentang kita, yang mana ia menyampaikan daripada perkataan orang lain, maka disebutkan tidak berusaha untuk meyakinkan, memastikan kebenaran atas khabar buruk yang telah disampaikan. Itu satu benda lagi. Bila kita dengar orang cerita tentang kita, tak payah kita nak pergi cek betul ke dia cerita macam tu pasal aku. Telefon pula, hang ada ke tadi? Betul ke dia ni cakap kat aku tentang, ataupun dia cerita aku ni macam ni. Pergi telefon kawan sana, pergi telefon kawan sini, pergi rumah orang tu. Itu memanglah yang perkara yang dikehendaki syaitan. Syaitan memang naklah kita bergaduh tu. Maka cukup kalaulah ada orang yang telah dia dikuasai oleh salah satu daripada penyakit hatinya, bawa kepada kita khabar yang buruk, berhentikan di situ. Jangan kita sambung lagi. Kita pergi sana pula, kita cakap, hang cakap aku macam ni. Dia pun kata, awak memang aku cakap, kan bergaduh. Yang sana pun tak nak beralah juga. Jadi hentikan. Kita orang yang ingin dekat dengan Allah, kita ingin menjadi orang yang dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, limpahan daripada Allah, maka berhentikan di sini. Jangan sambung-sambung lagi.
Sekarang pula kan, dia tak payah bagi tahu dah kaedah dia. Dia sekarang ni tag je. Kan susah lah kita tag je nama dia. Dia pun ni apa hal Mamat ni tag aku, kita pun tekan. Kurang asam betul. Zaman sekarang fitnah itu mudah sangat. Mudah sangat hati kita rosak, mudah sangat diri kita ini terjerumus kepada perkara-perkara yang disebut sebagai kemaksiatan. Kena tag je kita dah tak kena raya dah kita ni bila tengok tu. Jadi kena jaga baik-baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, dan janganlah kamu sekalian mencari-cari keburukan orang lain. Jangan cek dah orang tu betul ke dia cakap kita macam tu ke tidak. Dah kalau dia kata dia ni cerita macam ni, kalau perkara tu memang betul kita buat, dah insaf lah kita, muhasabah diri kita. Tapi kalau kalau kita ingat ataupun kalau kita baca dalam kitab penulis sebutkan dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, kitab beliau sebutkan tentang bagaimana akhlaknya salafun salih. Akhlaknya salafun salih bila dengar ada orang bagi tahu, si Polan ni dia mengumpat hang, dia kata hang macam ni, dia datang bawa hadiah bagi kepada orang yang mengumpat dia. Hebat ni. Kenapa dia kata? Sebab dia kata terima kasih kepada awak kerana saya dengar awak memberikan kebaikan kepada saya. Kita bila mengumpat orang, kata pasal orang, kebaikan dia kita dapat. Jadi orang-orang soleh memahami dan melihat ini bukan satu keburukan untuk mereka bila orang kata buruk tentang mereka, tapi ini sebenarnya orang tu nak bagi kebaikan pada kita, dia nak bagi pahala pada kita. Ya Allah, sampai macam tu jaga hati. Maka dengan orang yang cakap buruk pun mereka buat baik lagi. Bayangkan bagaimana dengan orang yang buat baik. Kita nampak orang yang buat baik, kita perli. Alah, sudah-sudahlah tu, kita kata. Sudah-sudahlah tu, semalam tak ada pun macam ni, hari ni pula lepas dengan ceramah jadi baik. Kena perli juga. Dah buat baik pun kena perli lagi. Jadi ini kerana apa? Kerana kita kena sedar hati kita ni banyak kotor. Kita ni kena jadi orang yang sensitif sikit. Bila ada benda-benda tak baik ni, kita rasa resah. Kena ada macam tu juga. Tinggal relax je. Jadi nanti kita tak sensitif dengan perkara-perkara yang tidak baik. Baik. Seterusnya kata penulis Hafizahullah Ta'ala, jika kabar yang disampaikan kepadanya adalah tentang selainmu. Ni cerita tentang orang lain. Dulu kalau cerita dulu, dia umpamakan dengan nama Joyah. Tapi Joyah tu bukan nama sebenar. Ataupun Mak Kepoh lah, apa macam-macam lah. Kalau nampak je orang tu lalu, mesti nak dengar cerita baru. Kau nak dengar tak? Kau nak dengar tak? Macam tu. Jadi disebutkan, kalaulah orang tu cerita tentang orang lain, bukan cerita tentang diri kita, maka janganlah diceritakan kepada orang lain. Jangan cerita pada orang, supaya dirimu tidak menjadi namam. Jangan kita cerita pada orang, sebab kita pula nanti jadi orang yang mengadu domba. Dia bersambung kan. Ni cerita orang ni cerita, kita sambung pula. Semuanya nanti akan menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab ini diakhirkan dengan kisah daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah seorang daripada khalifah pemerintah Islam. Ruya an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala annahu dakhala alayhi rajulun fadhakara lahu an rajulin shay'a faqala lahu Umar in syi'ta nadharna fi amrika fa in kunta kadhiban fa anta min ahli hadhihi al-ayah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa in kunta sadiqan fa anta min hadhihi al-ayah
hammazim masya'in binamim wa in syi'ta afawna anka faqala al-'afwu ya amiral mu'minin la a'udu ilaihi abada. Kisah yang mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sebutkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya terdapat seorang lelaki yang mendatanginya. Ada seorang lelaki datang jumpa dia, dan dia mengkhabarkan kepadanya bahawa terdapat seorang lelaki yang telah mengumpatnya. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Umar Abdul Aziz, ni ada rakyat ni cakap engkau macam ni. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada lelaki tersebut, jika kamu mahu, maka kami akan memberitahukan kedudukanmu. Ni cerita tentang orang, cerita tentang aku kan. Maka dia kata apa? Hang ni tahu tak dekat mana kedudukan hang? Awak ni tahu tak sebenarnya awak ni berada di mana hasil dari perkataan awak? Jadi kata beliau, iaitu jika kamu berbohong atas khabar yang kamu bawa ni. Kalaulah kamu cakap ni tak betul, maka kamu termasuk golongan yang disebut jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita. Kalau kamu ni jenis cakap bohong, kamu ni orang fasik. Kena tengoklah perkataan kamu ni. Dan jika kamu jujur atas khabar yang kamu bawa, betul, memanglah yang saya cakap ni, yang saya dengar ni guna telinga ni, maka apa disebut? Maka kamu termasuk dalam golongan ayat ini yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur-hamburkan fitnah. Jadi orang yang namimah. Kalau yang kat sana kamu jadi orang fasik, kalau dekat sini kamu jadi orang yang mengadu domba. Dan jika kamu ingin permohonan maaf dariku, maka aku akan memaafkanmu. Maka lelaki tersebut berkata, maafkanlah aku wahai Amirul Mukminin, aku berjanji tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Tengok bagaimana cara Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika mana ada orang bawa khabar buruk, cerita tentang dirinya, maka terus bagi ingatan. Kita ni kenapa orang tu lagi seronok nak cerita? Sebab kita respon. Kita kata, ya ke? Lagi? Apa lagi? Minta lagi. Lagi kawan tu suka tambah. Tu yang tambah, yang tak ada pun lagi dia tambah. Tadi mula-mula tu macam betul juga. Lepas kita cakap lagi, dia pun tambah macam-macam. Maka ini kebahayaan fitnah yang berada di sekeliling kita. Sama ada kita sedari ataupun tidak. Jangan ikut trend semasa, tetapi berdirilah di atas landasan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tak perlu cari, tak perlu ambil tahu benda yang tak ada kaitan dengan kita. Sebab kita tak boleh hukum apa-apa. Jadi berserahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau di dunia ini pada pihak yang bertanggungjawab, supaya selamat kita daripada fitnah dan tidak rosak hati kita kerana perkara yang dilakukan oleh orang lain. Tak ada kaitan pun dengan kita, tapi telah rosak hati kita kerana apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara diri kita, ahli keluarga kita, seluruh kaum muslimin muslimat dengan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini berkaitan dengan bicara kita adab tatkala datang seseorang bawakan khabar buruk kepada kita. InsyaAllah banyak yang kita pelajari. Ini soal fitnah macam saya sebutkan yang berlaku, yang berluasa hari ini. Tinggalkan apa yang tidak ada kena-mengena dan kaitan dengan kita, insyaAllah. Semoga sahabat-sahabat saya, terima kasih juga yang berkongsi catatan dekat Facebook dan YouTube. Semoga menjadi jariah kita. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya,
semuanya kali ini. Kita jumpa nanti insya-Allah hari Selasa 9 malam untuk sambungan adab kita yang selanjutnya. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda sahabat saya, teruskan setia bersama kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Ustaz Syarizan Daud Aturabi untuk motivasi pagi. Mari kita juga gunakan peluang ini untuk mantapkan. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Kita percaya kepada Allah SWT, tetapi seolah-olah perangai kita tidak menggambarkan kesyukuran kita terhadap Yang Maha Kuasa itu. Alam itu macam ibu yang memberi kita sumber kehidupan. Jadi kalau orang Islam lagi hebat, sepatutnya dia menyayangi alam itu, sebab alam itu adalah kurniaan Allah pada dia. Dan Allah itu sendiri menunjukkan kuasa